Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah IDUP 3053 Encik Rizal Ahmad Nizam bin Abdul Rauf. Jadi, saya akan perkenalkan dulu ahli kumpulan saya. Yang pertama iaitu saya, Nur Amira Syuhada binti Muhammad Syarizi. Yang kedua, Syazwani dan yang ketiga, Shuen. Okey, jadi pengenalan. Untuk memudahkan penggunaan media, model Azure telah ditubuhkan pada tahun 1996. Model ini telah ditubuhkan oleh Henish, Molenda, Ruzel dan Smaldino. Perkataan Azure membawa maksud untuk memastikan sesuatu pembelajaran dan pengajaran berlaku dengan lancar dan sistematik. Jadi ini merupakan gambar rajah bagi model Azure. Model Azure terbagi kepada 6 elemen yang penting. Yang pertama analisis, yang kedua objektif, yang ketiga kaedah, media dan bahan pengajaran, yang keempat media dan bahan bantu mengajar, yang kelima dorongan dan yang terakhir sekali nilai dan semak. Okey, ini merupakan laman web yang telah dihasilkan oleh Nurul Syazwani. Okay, jadi yang pertama analisis murid. Saya akan terangkan tentang analisis murid ataupun analisis learner. Jadi sasaran laman web ini merupakan murid tahun 3 Kenanga dari Sekolah Kebangsaan Sungai Kepar, Simpang 4 Semanggol, Perak. Bilangan murid bagi kelas 3 Kenanga adalah sebanyak 30 orang murid yang terdiri daripada 12 murid perempuan dan 18 murid lelaki. Laman web digunakan bersama-sama murid secara atas talian melalui aplikasi Google Meet. Semua murid memberikan kerjasama dalam memberi respon, menjawab lembaran soalan dan bersemangat untuk melakukan aktiviti bersama guru. Jadi seterusnya saya akan terangkan tentang menyatakan objektif ataupun state objektif. Di akhir sesi pembelajaran dan pengajaran, murid dapat menerangkan konsep pecahan setara. Murid dapat membanding beza antara pecahan setara dan tidak setara. Murid dapat melengkapkan carta pecahan setara dengan betul dan tepat. Murid dapat mengaplikasikan operasi darab dan tambah dalam soalan pecahan. Yang kelima, murid dapat mengaplikasikan sifir pelbagai guna ataupun SPG dalam menyelesaikan soalan pecahan. Dan akhir sekali, murid dapat menyelesaikan kuis pecahan yang telah disediakan. Seterusnya, ahli kumpulan saya akan sambung. Baiklah, seterusnya saya akan sambung untuk pilih kaedah, media dan bahan pengajaran ataupun select method, media and materials. Okey, baiklah. Untuk pemilihan media, bahan dan teknologi mestilah dikaji kesesuaian terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam blok pembelajaran. Jadi, kami telah memutuskan untuk menggunakan peralatan elektronik. Maka kami perlu berlatih menggunakan peralatan tersebut terlebih dahulu untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Seterusnya kami juga perlu menyediakan rancangan B ataupun rancangan tambahan untuk pembangunan laman web ini agar dapat menangani masalah yang mungkin akan timbul daripada perancangan awal yang telah kami rancang. Seterusnya, pelajar juga harus bersedia dengan pengalaman pembelajaran mengenai topik pecahan. Maksudnya di sini pelajar mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai topik pecahan. Kemudian lakukan proses pengajaran operasi pecahan dan konsep pecahan setara dengan menggunakan blok pembelajaran. Okey, baiklah. Di sini kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan ada 6. Yang pertama ialah kaedah soal jawab. Yang kedua ialah kaedah perbincangan. Yang ketiga ialah kaedah penerokaan. Yang keempat ialah kaedah berpusatkan bahan. Yang kelima ialah kaedah berpusatkan pelajar. Dan juga yang keenam atau terakhir sekali ialah kaedah permainan dan latih tubi. Kaedah-kaedah ini kita akan dapat lihat sewaktu pelaksanaan pengajaran menggunakan blok pembelajaran. Okey, media pengajaran yang terlibat dalam blok pembelajaran ini ialah komputer riba dan LCD projector, pembesar suara, video pecahan setara, carta pecahan setara, slide pembelajaran pecahan setara yang memperkenalkan konsep PISA untuk membantu murid lebih memahami pecahan setara,
Aplikasi permainan sambil belajar ataupun latih tubi menggunakan dua aplikasi. Yang pertama ialah aplikasi Starfall, iaitu permainannya ialah Halloween Fraction. Yang kedua ialah WordWall. Dan aplikasi quiz pula yang digunakan untuk penilaian ialah Quizizz dan Kahoot. Jadi di sini adalah media pengajaran yang kami akan gunakan bagi melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan blok pembelajaran ini. Dan juga proses pembelajaran ini akan dilakukan di makmal komputer untuk membolehkan murid menjawab aplikasi kuis ini secara berkumpulan. Okey, bahan sumber pelajaran ini telah dikumpul daripada carta pecahan, laman web dan juga buku teks matematik tahun 3 KSR Semakan 2017. Okey, seterusnya ialah penggunaan media dan bahan sumber ataupun utilize media and materials. Okey, untuk komputer riba dan projektor LCD, kami telah menggunakan komputer riba dan projektor LCD digunakan bersama dengan cara untuk menayangkan blok pembelajaran. Induksi pula, murid akan dipertontonkan video pembelajaran mengenai pecahan wajar yang setara. Okey, gambar ni menunjukkan video pecahan setara yang telah kami gunakan dalam blok itu nanti. Okey, seterusnya ialah pengenalan pecahan setara pada untuk pengenalan pecahan ni, guru akan menayangkan laman pecahan setara pada blok pembelajaran untuk membantu murid memahami konsep pecahan wajar yang setara. Maksudnya sebelum murid menjalankan latih tubi dan pembelajaran secara formal, mereka akan ditayangkan mengenai pecahan setara untuk mereka lebih faham konsep pecahan ini. Seterusnya, guru juga akan menayangkan carta pecahan setara yang membantu murid dalam mengenal pasti apakah pecahan yang setara dengan sesuatu pecahan. Jadi di sini adalah gambar blok pembelajaran bagi pengenalan pecahan setara tadi. Dan yang kedua ialah carta pecahan setara. Maksudnya daripada carta ni, guru dapat mengajar murid pecahan wajar yang manakah adalah pecahan yang setara bagi 1/2 dan juga seterusnya. Okey, seterusnya kami juga ada menggunakan slide pembelajaran. Untuk slide pembelajaran, guru akan menayangkan slide pembelajaran pecahan setara yang menggunakan konsep pizza supaya murid boleh meneroka dan belajar topik ini dengan lebih menarik kerana menggunakan gambar yang boleh dibayangkan dalam realiti. Maksudnya di sini kan kita gunakan konsep pizza. Jadi murid-murid boleh bayangkan konsep pecahan setara ni menggunakan pizza. Pizza ni kita boleh lihat, boleh makan kan semua. Jadi kita akan dapat faham, kita akan dapat mengajar murid dan murid juga akan lebih faham konsep pecahan setara ini. Okey, seterusnya main sambil belajar menggunakan latih tubi. Okey, yang pertama sekali guru akan tayangkan permainan Halloween Fraction dan juga WordWall sebagai latih tubi kepada murid-murid untuk mengukuhkan lagi kefahaman mereka mengenai pecahan wajar yang setara dan tidak setara. Maksudnya di sini untuk permainan Halloween Fraction, murid-murid akan memilih dulu murid-murid akan memilih dulu pecahan yang betul bagi operasi pecahan tambah ni. Kemudian mereka akan memilih pecahan yang setara bagi jumlah jawapan yang telah diperoleh ini. Seterusnya untuk WordWall pula, murid akan memilih mana satukah pecahan setara bagi soalan yang telah diberikan. Jadi di sini murid akan fahamlah mengenai pecahan wajar yang setara dan tidak setara dengan contoh pecahan yang diberikan. Okey, baiklah, seterusnya ialah kuis pecahan. Kuis pecahan ada dua. Yang pertama ialah menggunakan aplikasi Quizizz dan satu lagi menggunakan aplikasi Kahoot. Tujuan kedua-dua kuis ini dilaksanakan adalah untuk tujuan pengukuhan dan pelaksanaan kuis ni dilaksanakan secara berkumpulan di makmal komputer. Maka di sini murid-murid akan dapat berkongsilah komputer dan menjawab soalan kuis tu bersama-sama. Okey, selain itu murid juga boleh menggunakan buku teks. Buku teks ini dijadikan sebagai rujukan utama murid untuk mendapatkan maklumat mengenai konsep pecahan setara yang wajar dan operasi pecahan yang betul. Jadi ini adalah gambar buku teks matematik tahun 3 bagi sekolah kebangsaan. Okay, seterusnya akan disambung oleh Shwen.
Seterusnya, saya akan sambung dengan dorongan penglibatan murid atau dikenali sebagai Require Learner Participation. Bagi mewujudkan proses pembelajaran yang berkesan, murid harus terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Pada permulaan, murid akan menonton video animasi mengenai pecahan setara tahun 3 bersama-sama. Di sebelah kiri, kita boleh nampak gambar video animasi pecahan setara tahun 3 yang berdurasi selama 2 minit. Kaedah menonton video bersama-sama ini dikenali sebagai pembelajaran berpusatkan murid. Video ini dapat membantu meningkatkan pemahaman murid dan mengelakkan kebosanan. Seterusnya, menggunakan nota dan slide pembelajaran untuk mendorong penglibatan murid dalam sesi PDP. Guru akan menerangkan nota dan slide pembelajaran pecahan setara untuk membolehkan murid memahami topik pembelajaran ini dengan lebih mendalam lagi. Gambar yang menarik dalam slide pembelajaran juga dapat merangsangkan video murid. Pada masa yang sama, guru bersoal jawab dengan murid tentang pecahan setara bagi mendorong penglibatan murid dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Di atas merupakan gambar slide pembelajaran yang membantu murid untuk belajar pecahan setara dengan menggunakan kepingan pizza. Permainan juga dimasukkan dalam laman web yang disediakan. Permainan pecahan Halloween Fraction dimasukkan dalam laman web. Ini bagi mewujudkan emosi yang gembira pada murid dan menarik minat mereka untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti PDP. Gambar di sebelah kanan adalah permainan pecahan Halloween Fraction. Akhirnya ialah latihan dan kuis. Terdapat beberapa latihan pengukuhan dalam bentuk word war dan kuis telah disediakan dalam laman web ini. Gambar di sebelah kanan atas merupakan contoh soalan yang ada dalam aplikasi word war. Perbincangan secara berkumpulan dilaksanakan semasa membuat latihan dan kuis bagi meningkatkan lagi penglibatan murid secara kolaborasi. Ganjaran dan motivasi juga akan diberikan kepada murid sepanjang aktiviti PDP berlangsung sebagai dorongan kepada mereka supaya mereka lebih aktif dan seronok untuk belajar. Langkah akhir dalam model Azure ialah nilai atau semak atau dikenali sebagai evaluate dan revise. Langkah ini menyentuh dua aspek penilaian iaitu penilaian pembelajaran dan penilaian pengajaran. Yang pertama iaitu penilaian pembelajaran, dia boleh dipecahkan lagi kepada dua lagi iaitu penilaian formal dan penilaian tidak formal. Kita lihat penilaian formal terlebih dahulu. Dia boleh merujuk kepada ujian pra dan ujian pasca. Guru akan memberikan link perisian Google Form kepada murid-murid tahun 3 kenanga untuk menjawab ujian pra dalam bentuk kuis. Ujian pra ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal tentang pengetahuan sedia ada murid terhadap topik pembelajaran iaitu pecahan setara. Ujian pasca pula akan dijawab oleh murid pada akhir pengajaran. Ujian pasca ini bertujuan untuk menilai pencapaian objektif dan juga tahap penguasaan murid selepas melayari laman web atau selepas aktiviti PDP dijalankan. Di penghujung sesi pengajaran, murid akan diberikan kuis dalam bentuk Kahoot atau dalam bentuk kuizi tentang topik pecahan setara. Di sebelah kiri sini adalah satu contoh soalan kuis dalam aplikasi Quizy. Contoh soalan yang dikemukakan adalah apakah pecahan setara bagi 1/4, dan melalui kuis ini, guru dapat mengetahui kefahaman dan juga pencapaian murid. Penilaian tidak formal pula akan dibuat melalui soal jawab dan aktiviti kumpulan. Dan akhirnya ialah penilaian pengajaran. Guru melakukan refleksi tentang keberkesanan media dan pengajaran di akhir sesi PDP. Melalui proses refleksi, guru harus menilai semula perancangan dan pelaksanaan pengajaran, tindak balas pelajar terhadap aktiviti pengajaran, pencapaian objektif dan sebagainya. Terdapat beberapa persoalan yang boleh digunakan untuk melihat penilaian dan juga seterusnya membuat pengubahsuaian. Soalannya termasuklah, adakah objektif pengajaran tercapai? Adakah alat atau bahan media yang digunakan pakai membantu proses PDP? Dan apakah yang harus dilakukan bagi menjadikan perancangan lebih baik? Baiklah, untuk kesimpulan bagi penggunaan model Azure untuk blok pembelajaran ini, kesimpulannya
Perancangan pembangunan laman web pembelajaran untuk proses pengajaran dan pembelajaran berpandukan model reka bentuk pengajaran Azure ini telah berupaya dalam membentuk untuk merancang dan mewujudkan sebuah blok pembelajaran yang baik. Hal ini dikatakan demikian kerana model ini memudahkan guru untuk merancang blok pembelajaran yang menarik dan dipahami oleh murid semasa dilaksanakan dalam kelas. Baiklah, demikian saja pembentangan kami bertiga pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.